Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illallah ma sya'allah. Ma kana min ni'matin faminallahi ma sya'allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Wa ana abduka wa ana ala ahdika. Wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tuan-tuan angkat tangan, kita baca doa jauh wabak dan musibah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ashabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Yang hormati tuan pengacara majlis, yang hormati pengerusi Surau Raudhatul Hidayah, Taman Guak Perau Indah. Kali kedua saya main kat sini ni. Saya ingat lagi. Saya ingat tu bukit-bukit tu. InsyaAllah. Dan saya hormat seluruh ahli kuasa, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai surau, para asatizah, alim ulama. Khususnya ibu-ibu, ayah muslimat dah? Tak ada? Ada? Oh, mereka tak tengok ah. Duduk sebelah dah. Oh, dah belah nah. Kalau tuan-tuan tak keberatan, saya nak bagi muslimat duduk belah ni. Tuan-tuan mai duduk belah ni. Bagi mereka masuk. Kesian kat mereka. Kau masuk dalam. Bagi ni. Mai duduk belah ni. Jangan mai duduk ni. Mati piabi. Mari duduk sebelah ni. Aduh, kosong. Tak mau saya nak balik lah. Tak mau soalan saya nak balik lah. Orang panggil tak mau merajuk lah. Boy. Ni luar ni. Baik. Saja melawak lah. Baik, mengaji tak apa, bagi mengadap. Elok sikit. Duduk belakang, kita tak boleh nak tumpu. Duduk dengar suara, baik dengar radio. Ini insyaAllah. Baik, Allahumma salli ala tuan-tuan. Jadi malam ni insya-Allah saya sebab disebabkan tak ada tajuk yang khusus untuk kita bincangkan pada malam ni. Yang pertamanya kita berada pada bulan Rejab. Bulan Rejab ni salah satu daripada bulan haram. Dia persediaan kita untuk masuk kepada bulan Ramadan. Jadi Allah susun cantiklah. Rejab, Syaban, Ramadan. Rejab ni antara kelebihan bulan Rejab ialah dia salah satu daripada bulan haram. Bila sebut bulan haram, sallallahu alaihi Muhammad, apakah kelebihan bulan haram?
antara kelebihan bulan haram ialah gandaan-gandaan pahala kalau kita melakukan kebaikan dalam bulan haram. Kalau dalam bulan haram orang buat maksiat, Allah pandang besar. Dalam bulan haram buat kebaikan, Allah pandang besar juga. Maka dalam bulan haram ada perkara-perkara yang disunatkan kepada kita untuk kita buat. Antaranya ialah berpuasa. Nabi SAW sebut, afdalus salah ba'dal ma'tubat. Salli ala Sayyidina Muhammad. As-salatu Sayyidina Muhammad jawfil lail atau nisful lail atau kama qala. Salli ala Sayyidina Muhammad. Macam mana hadis dia? Salah sebut ni. As-salat afdalus salah ba'dal maktubat. Seafdal solat, salli ala Sayyidina Muhammad, salli ala Sayyidina Muhammad, selepas daripada solat fardu ialah solat pada jawful lail, sebahagian daripada malam. Dan afdalus siyam, seafdal puasa selepas daripada puasa Ramadan ialah puasa yang dilakukan pada bulan haram. Jadi bulan tersebut bulan haram, termasuk bulan Rejab ni sunat puasa, banyakkan berpuasa. Tuan-tuan, siapa puasa hari ni? Dia puasa hari ni dapat puasa 3 sekali. Satu puasa dalam bulan haram, bulan Rejab. Satu lagi puasa hari Khamis. Satu lagi puasa hari putih. Cantik 3 sekali siapa puasa hari ni. Maka sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, itu kelebihan. Yang pertamanya, bulan haram perbanyakkan berpuasa. Yang kedua, pada bulan-bulan haram perbanyakkan untuk kita membaca Al-Quran. Sebab gandaan pahala. Kita nak masuk Ramadan. Ramadan dia panggil syahrun, sallallahu alaihi wasallam, bulan Al-Quran. Bulan Ramadan bulan Quran. Sebab tu dalam bulan Ramadan kena perbanyak sungguh baca Quran. Imam Asy-Syafi'i pada bulan-bulan biasa mengkhatam Al-Quran sehari sekali khatam. Sehari sekali khatam. Bulan Ramadan sehari khatam 2 kali. Macam mana dia buat? Dia hafal Quran. Sambil berjalan boleh baca Quran, sambil buat kerja boleh baca Quran. Maka dia boleh perbanyakkan waktu dia untuk membaca Quran. Bulan Ramadan sehari khatam 2 kali. Sepanjang Ramadan khatam 60 kali Quran. Boleh faham tu? Jadi subhanallah, tuan-tuan, tu Imam Syafi'i. Kita tak boleh buat begitu. Kita dapat khatam sekali dalam bulan Ramadan pun cantik sangatlah. Sallallahu alaihi wasallam, tuan. Tapi subhanallah, tuan-tuan, maka nak perbanyakkan bacaan Al-Quran dalam bulan Ramadan, kita kena lancak. Tak lancak Quran tu yang menyebabkan kita terkandas separuh jalan tu. Tu yang masuk hari pertama 1 juzuk boleh dapat. Hari kedua dapat 2 juzuk kedua. Hari ketiga dah tinggal suku juzuk, lepas tu tinggal juz orange apple je. Dah tak jumpa dah juz Quran. Pasal apa? Pasal tak lancak, tak sedap, tak syok. Jadi daripada bulan Rejab perbanyakkan baca Quran dah. Bagi banyak-banyak baca Quran, kita dah mula lancak baca Quran dah. Masuk Rejab, Syakban lagi banyak Quran, masuk Ramadan Al-Quran dah lancak dari lidah dah. Dengan tu harapannya. Yang ketiga, bila kita duduk dalam bulan haram, bulan Rejab ni, apa amalan yang kita kena buat? Perbanyakkan memohon keampunan, istighfar. Sebab apa? Sebab bulan Ramadan kita nak perbanyakkan ibadat. Dan ibadat dia tak boleh nak jadi sedap andai kita ada dosa. Nak bangkit tahajud susah. Pasal apa? Dosa. Tuan tengok muslimat bangkit 2 jam awal. Sebelum subuh tu 2 jam bangkit dah. Betul yang muslimat lah. Sallallahu Muhammad. Tinggal seorang je wakil muslimat duduk kat ni. Siang kat dia seorang-seorang. Pasal macam nak keluar salah silap pula aku masuk ni. Itulah dia tak mau masuk. Kecil hati saya. Kita kalau mai kuliah ni tuan-tuan, saya harap apa? Jangan duduk jauh-jauh pada saya. Cik hati tuan-tuan tak? Dia macam panggil orang mai rumah. Lepas tu kita tak mau duduk dengan dia.
Anda faham tak? Panggil orang, mailah rumah saya, mailah rumah saya. Lepas tu, kita pun pergi lah rumah dia. Pergi rumah dia, dia pergi duduk dapur. Tinggal kita seorang-seorang kat depan. Tuan-tuan rasa macam tuan-tuan rasa aku dah. Rasa macam nak balik tu. Macam tu saya pun. Ustaz-ustaz pun macam tu. Tuan-tuan mai panggil. Lepas tu, pergi duduk jojo, tak mau duduk dengan dia, pergi duduk belakang-belakang. Kita rasa macam nak balik tu, sungguh. Jadi tuan-tuan selamat. Jadi tu cerita dia. Baik, Allah selamat. Jadi salah mengaji tak sedut malulah. Ngaji mai duduklah dekat tak apa Tahu tengok depa, tengok belah ni sudahlah. Allah. Jadi tuan-tuan saja tuan-tuan. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, perbanyakkan istighfar. Pasal apa kita istighfar? Sebab dosa memberatkan amalan. Macam sebut tadi, muslimat bangkit 2 jam awal, 2 jam bangkit. Buat apa? Masak. Berpeluh-peluh salli ala Muhammad. Potong ayam, potong daging apa semua, siang-siang apa semua siap. 2 jam. Boleh buat macam-macam kerja, tapi 2 rakaat sembahyang tahajud tak boleh nak buat. Pasal apa? Pasal waktu tu bukan cerita kuat, cerita iman kena kuat. Dan iman selalu tak kuat ni pasal dosa. Maka kita mula membersihkan dosa bermula daripada bulan Rajab. Banyakkan istighfar kepada Allah. Dan di antara cara untuk Allah ampunkan dosa juga ialah memperbanyakkan ibadat. Nabi kata, ittabi' as-sayyi'ata hasanata tamhuha. Ikutilah kemaksiatan yang kamu lakukan itu dengan kebaikan, yang kebaikan ini akan memadamkan dosa. Jadi kita banyak sembahyang sunat, kita banyak baca Quran, kita banyak berzikir, kita banyak bersedekah, kita banyak puasa. Semua amalan-amalan kita buat ni, dia bukan setakat Allah bagi pahala, tapi dia juga memadamkan dosa. Dan yang poin yang kita nak bincang pada malam ni, salah satu daripada amalan yang tuan-tuan kena perbanyak buat dalam bulan Rajab ni tuan-tuan, ialah subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sedekah. Sedekah. Sedekah ni penting tuan-tuan. Sedekah ni sampai Allah cerita, orang mati pun minta untuk tangguh kematian dia minta untuk sedekah. Satu hari, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam tafsir Imam At-Tabari, cerita tentang seorang lelaki yang dia ni beribadat pada Allah 40 tahun. Duduk menyendiri beribadat pada Allah 40 tahun. 40 tahun tumpu untuk ibadat, tak pernah tinggal. Dan Bani Israel. Satu hari tiba-tiba dia keluar daripada tempat pengibadatan dia tu, keluar dan pertama-tama yang dia jumpa ialah seorang perempuan. Bila dia jumpa dengan perempuan ni tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, dia tertarik dengan orang perempuan tersebut dan takdir Allah dia berzina. 40 tahun buat ibadat, 40 duduk seorang-seorang, tak pernah berjumpa siapa-siapa. Keluar-keluar jumpa orang perempuan yang tak cantik pun, itulah yang paling cantik sekali dalam dunia lah. Dia tak pernah tengok siapa-siapa. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka tuan-tuan, dia pun subhanallah, takdir cerita pujuk rayu macam mana pun berzina dengan perempuan tersebut. Orang baik, bila orang baik buat salah, dia lagu mana? Dia rasa gelisah. Tak patutlah aku buat macam tu, awak lah yang aku pergi buat benda lagu tu, aku tak fikir lah kalau aku mati, sekali lagu mana lah, Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad tuan-tuan. Tak ada internet bang ni lah. Tak boleh nak buat live. Sayyid Muhammad. Jadi, Allahumma salli tuan-tuan. Jadi, tak boleh buat, tak ada. Ada internet? Ada. Pakai apa? Ra'u tak faham apa. Jadi, tuan-tuan, Allahumma salli Ra'u tolong Ustaz. Bagi kat saya. Ini tumpang sekali. Redmi ya. Tengah timbul juga. Okeylah, tak apalah. Aduh, tu dia orang ni punya dahsyat, dia tak bagi orang apa ni dia. Pergi top up lah lahanat. Tu dia dahsyatnya. Dia punya tambah orang tiru. Getir lah dia. Tuan-tuan, jadi subhanallah salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, akhirnya takdir cerita berzina. Tapi orang baik ni tuan-tuan, kalau dia tersalah buat, dia rasa gelisah. Kita mana ada orang tak pernah buat salah, tak pernah buat dosa. Lagu-lagu mana mesti tergelincang api. Cuma satu je tuan-tuan, Nabi pesan apa? Cuma satu ini pesan apa? Tuan-tuan,
Allah akan ampunkan semua dosa kecuali dosa orang yang mengisytiharkan maksiat dia. Dia buat maksiat malam, kemudian esok Allah ampun dosa dia. Tapi ada orang yang Allah tak mau ampun dosa dia. Siapa? Dalam keadaan Allah tutup aib dosa dia, dia sendiri pergi cerita ke orang apa dia buat. Sampai buat satu grup, nama dia apa? Nama dia Riak apa hari ni? Tahu ke tak tahu ni kata ada grup ni? Payah cakap memang sungguh sini memang tak ada internet. Sungguh mereka ini tak pakai handphone banyak. Ini sebuah Allah SWT tuan-tuan. Ya Allah. Dia pun buat satu grup cerita nak riak apa hari ni. Buat benda apa-apa, nak tunjuk apa-apa, pergi bubuh dalam tu. Cerita nak riak. Tuan-tuan, Allah SWT. Berapa hari ni tegur bab tu lah. Tolonglah ambil berat sikit. Nah, kita ni ada benda boleh buat-buat melawak main. Ada benda Allah. Jangan duk buat melawak. Ada benda boleh melawak sungguh tuan-tuan. Nak melawak-melawak. Salih ala Sayyidina Muhammad kita melawak. Walaupun Nabi SAW cerita Allah akan bina satu rumah di tengah syurga kepada orang yang mengelak daripada berbohong, mengelak daripada berbohong walaupun main-main. Tapi taklah sampai teruk sangat yang marah, yang bukan marah, yang nak tegur sangat pasal riak ni, pasal benda Allah larang dalam Al-Quran. Riak ni satu benda yang Nabi SAW sangat takut umat dia ada. Riak ni satu benda yang akan memadamkan pahala-pahala ni. Habis dia kata kat ustaz-ustaz dan ustazah yang tegur ni kata apa? Tak salah, pembarih sangat. Saya pun tak tahu sebelum ni apa pembarih tu. Ni apa-apanya dia nak kata orang pembarih ni jenis betul bendui. Apa jangan betul. Kami melawak aja. Tuan-tuan, melawak juga. Bila dia sebut melawak main, tuan-tuan, saya teringat apa Allah sebut dalam Quran surah Taubah ayat 56. Allah kata apa? Allah kata tentang bila ditanyakan kepada mereka apa yang mereka kata tu, mereka kata apa? Allah, kami main-main, kami buat lawak saja. Kami main-main saja. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka itulah takut-takut lagi jadi macam tu bila Allah murka, bila atas benda-benda yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, tak patut buat main, dia pergi buat main. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia terjebak dengan zina tersebut. Tapi dia gelisah lah, dia usah hati. Macam mana nak buat ni, apa akhirnya. Dalam keadaan dia tengah gelisah tu, tiba-tiba ada orang main minta sedekah. Kami ni tengah lapak ni, saya tengah lapak ni, apa semua. Dia ada sekeping, dia ada 2 keping roti, dia tak boleh makan lah sebab dia gelisah. Dia takut dengan kesilapan yang dia buat. Akhirnya, dia sedekahkan roti tu kepada orang tersebut. Dan takdir cerita dia meninggal lepas tu. Bila dia meninggal, dalam riwayat tu cerita, dia dibangkitkan di depan Allah. Bila bangkit di depan Allah, dia tengok dosa dia berzina tu lebih besar, lebih berat daripada 40 tahun dia buat ibadat. Sebab tu, tuan-tuan, jangan pandang kecil dosa-dosa. Tuan-tuan, kadang-kadang benda-benda kecil-kecil je. Tuan-tuan keluar, Ustaz Syamat, tuan-tuan, tuan tengok kasut selipar selera kat depan tu. Tuan-tuan pergi ambil susun, bagi elok-elok. Pahala tak? Pahala tuan-tuan. Kita selalu pandang, Allah tak ada apa benda tu. Pahala. Tuan-tuan keluar sekali, tuan-tuan ambil kasut, tuan-tuan ada orang tu tak selipar elok dua-dua kat situ. Kemudian tuan-tuan kita ambil selipar kita tertendang selipar orang satu, pelanting pijuh kat sana. Tuan-tuan naik motor, tuan-tuan belah api. Ni, kawan tu keluar-keluar tengok selipar dia tinggal sebelah. Ni, tuan-tuan. Tuan-tuan, Allahumma salli alaihi. Kita rasa macam apa? Tak ada apa. Tapi apa salahnya tuan-tuan kalau tuan-tuan pergi ambil balik selipar tu tak kat situ. Permudahkan urusan orang. Nabi SAW sebut, barang siapa mempermudahkan urusan orang lain, maka Allah akan memudahkan urusan di dunia hingga akhirat. Lagi dahsyat, selipar orang tu dia punya duk jagalah, tak mau bagi basah. Tak elok susun tepi tu. Kita tak ada wuduk. Tuan-tuan, keluar main serelum aja. Pi ambil wuduk solat jemaah tuan, basah selipar kawan tu. Keluar dia berasa aku punya duk jaga. Tuan-tuan, nak ambil selipar orang tak apa. Salih ala Sayyidina Muhammad, yang pertama dah lah tak minta izin. Betul tak ni? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ambil orang duk ambil pakai selipar tuan-tuan reda tak? Reda tak?
Apa ni pasal apa? Mau cekang muka macam ni pasal apa? Macam marah. Macam tak marah. Redha tak? Kita redha lah. Masjid bukan pakai kasut elok pun. Kan orang duk ambil pinjam pergi lah, tak apa. Tapi bukan semua orang redha kan. Dalam ramai-ramai ni ada orang yang dia tak redha orang pakai kasut dia. Nak tahu orang redha tak redha ni, dia tak selipar dia tu tak kemas, tepi selip, celah cantik je. Nampak ni? Ni jenis orang yang setengah tu. Dia memang tak redha orang pakai selipar dia. Ada orang macam tu kan. Dia tak mau orang sentuh kasut dia tak mau sentuh benda dia pakai, dia tak suka. Tu maksudnya dalam ramai-ramai, dalam banyak-banyak kasut tu ada tu yang mana satu yang tuan-tuan tahu orang redha ke tak redha? Tak tahu. Kalau tak tahu, maksudnya macam mana? Maksudnya tak payah ambil. Dia nak semat. Ada. Keluar-keluar, selipar tak ada. Hilang. Keluar-keluar, selipar hilang. Allah semat. Bila selipar hilang, keluar tuan-tuan. Salih Allah semua. Apa dia buat? Dia keluar-keluar, dia maki hamun, boleh tahu lah. Berkandak pergi kat depan tu. Setengah jam, sejam duduk berdiri cukup pinggang tu. Apa Pak Long tak balik lagi? Selipar aku orang curi, aku ajak tunggu dia ni. Aku doa dia bagi bukit ni timpa atas kepala dia. Biar esok buncit perut dia bangkit jadi buasir apa semua tu dah macam dia punya doa. Subhanallah. Tuan-tuan, dia cerita orang ni jangan main-main tuan-tuan. Kita sebut, kita kadang-kadang kita buat kat orang ni tuan-tuan, bagi kita macam tak ada apa-apa, tapi bagi dia besar sungguh-sungguh. Jangan main-main tuan-tuan, sungguh. Kita sama-sama kita pinjam duit RM10 kat kawan-kawan kita. Jumlah yang sama, orang yang berbeza, rasanya berbeza. Tuan-tuan faham nak maksud saya ni? 3-4 orang. Seorang ni kita pinjam RM10, orang ni kita pinjam RM10. Semua 4 orang RM10. Tuan-tuan rasa semua rasa sama ke? Tak, tuan. Seorang tu rasa RM10. Tak ada apa, ambil. Bahkan mungkinlah hati dia, tak apa, aku halal lah. Hang teringat ni hang bayar. Kalau ada seorang tu RM10. RM10 dia pinjam. Dia bagi tapi berat sangatlah hati dia. Tuan-tuan faham tak ni? Tapi masalah kita, pada kita semua sama. Sebab tu, cerita pinjam kasut tadi, orang, mungkin seorang ni, bagi dia macam tak ada apa-apa. Tapi seorang tu, dia sangat ambil berat. Sebab tu jangan buat zalim kat orang sebab kita tak tahu dia punya tu macam, dia rasa tu macam mana. Faham tak? Keluar-keluar, tengok selipar tak ada. Dia selipar tak ada, Allah tuan-tuan. Dia angkat tangan doa waktu tu, Ya Allah, sesungguhnya doa orang yang dizalimi ini tidak ada hijab di sisimu, Ya Allah. Dia doa tu tahun depan pintu masjid. Kisahnya bukan kita nak curi selipar dia pun, salah ambil tengok selipar serupa macam dia. Pedekah buat balik. Tuan-tuan, dah dia doa tu satu hari dah. Tuan-tuan, satgi dia tengok-tengok, selipar tak ada. Dia balas selipar orang pula. Nak best sekali balas selipar ustaz tu. Dia kata ni selipar dia macam sepoi, selipar siapa tu. Bawa ustaz, selipar ustaz dia bagi berkat dia tak. Ambil rendam minum ayak kan. Subhanallah. Tang tu tak apa lagi. Bukan tak apalah, tak boleh lah. Dia pun tanya, apa ni, Tok Bilal keluar. Awak ni Pak Long pasal apa? Selipar aku orang kebas, aku ajak dia tu. Kata, betul? Itulah tak ada selipar aku nak balik. Tu ni apa ni Tok Bilal kata apa? Tu nampak tak selipar wakaf masjid tu? Ambil tu balik. Boleh tak Tok Bilal suruh ambil selipar wakaf masjid? Mana boleh, tu bukan selipar dia. Bukan nama pun wakaf masjid. Hak milik Tok Bilal kan? Tak. Faham tak? Saya nak cerita apa? Nak cerita kadang-kadang benda-benda kecil-kecil kita rasa macam tak ada apa, tapi ada. Wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fi wa yaqulu ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wajadu ma'amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Surah apa? Surah apa tu? Nak dengar tengok ada orang nak sambut tak? Surah apa tu? Surah Al-Kahfi. Malam ni kena baca ni. Esok Jumaat kan? Ini kita baca ni, surah Al-Kahfi yang 49. Apabila dibentangkan kita amal, kamu tengok orang berdosa tu, mereka merasa takut dengan apa dibentangkan di depan mereka. Lalu mereka kata, aduh celaka kami hari ini, kita apa pula ni? Tak ada yang kecil, tak ada yang besar, melainkan semua tercatat. Tuan-tuan ingat, kita pergi alih selipar orang tu Allah tak catat. Kita pergi pinjam selipar orang tak ni, kemudian kita pergi tinggal tempat tu Allah tak catat.
Dia duduk parking tentu elok dah. Sekali dia nak keluar, sekali ni dia tahu tentu tempat parking dia. Dia keluar-keluar tengok tak ada selipar dia. Kalau pintu sama tak apa agak, dia berderas buat pintu tu. Subhanallah, tuan. Ingat Allah tak catat. Semua benda Allah catat kan, sekecil-kecil benda. Kecil dosa, baik pun sama. Buat baik, tuan keluar kat depan tu, tengok-tengok ada paku kat atas jalan. Dia kata apa? Alhamdulillah tak kena tayar motor aku. Start motor perung belah balik. Selalu duk jadi macam tu tak? Faham ke tak faham saya tanya ni? Berapa ramai dengan kita sungguh yang tuan-tuan jumpa paku kat jalan yang tak kena tayar motor kita. Saya dia pergi ambil paku tu, dia pergi buang dalam tong sampah, dia buang paling teruk bola longkang ke apa kan, supaya tak kena tayar orang lain pula. Yang kita duduk tengok selalu tuan-tuan, dia biar kat situ, dia kata alhamdulillah tak kena tayar motor aku. Tapi dia tak fikir macam mana pula kalau kena tayar motor orang. Sekecil-kecil benda. Waktu Nabi SAW cerita tentang bagaimana orang yang bergelumang dengan nikmat dalam syurga hanya disebabkan satu benda yang dia alih daripada jalan orang mukmin. Bergelumang dengan nikmat dalam syurga. Sebab tu jangan pandang kecil dosa-dosa kecil, dan jangan juga pandang kecil kebaikan-kebaikan kecil. Kok yang itulah yang paling ikhlas, yang Allah pandang, yang Allah nak bagi pahala kat kita. Sama kat dosa-dosa kecil. Jadi orang-orang yang beriman ni, dia berasa. Dia buat apa dia berasa? Dia gelisah, dia takut. Takdir cerita, takut dia dengan dosa ni sampai dia mati. Sebab tuan. Jadi subhanallah, waktu ditimbang, tengok sungguh macam mana yang dia risaukan, dia takut tu. Rupa-rupanya dosa dia berzina tu lebih berat daripada dosa dia daripada pahala dia 40 tahun buat ibadat. Tuan-tuan tengok signifikan dia dekat mana. Saya nak cerita kat tuan-tuan. Ni kita duduk main masjid ni, kita yang duduk buat, yang berusaha untuk melakukan ibadat kepada Allah. Usahalah tuan-tuan. Bukan maksudnya kita duduk dalam posisi ni orang yang sentiasa mujahadah nak buat baik. Siapa duduk depan saya ni yang macam dia telah mendapat kemanisan iman dalam ibadat dia? Nabi SAW sebut, thalathun man kunna fihi wajada halawatil iman. 3 perkara yang kalau punya 3 perkara ni, kamu akan mendapat kemanisan iman. Apa maksud kemanisan iman ni? Kamu merasakan kelazatan, kemanisan, kekhusyukan dalam ibadat kamu. Sehingga kan kamu akan bersusah payah untuk mendapatkan kemanisan tersebut. Macam yang ditanyakan kepada Tok Guru, almarhum Tok Guru Ni Aziz. Ditanyakan kepada dia, berapa sepanjang hidup dia, semenjak dia balik sampailah dia keuzuran, dia nak meninggal. Berapa kali dia tinggal tahajud? Berapa kali tinggal tahajud kan? 3 kali. Dia boleh ingat 3 kali itu dia tinggal tahajud. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa dia boleh buat macam tu? Sampai diceritakan waktu dia duduk dekat ICU tu pun, waktu tahajud dia akan terbangun, dia akan terjaga. Pasal apa? Pasal maneh. Waktu pergi travel jumpa dengan anak-anak pelajar dekat luar negara, sampai jet lag. Kita travel jauh-jauh jet lag. Tapi waktu tahajud dia bangkit. Tok Guru tak penat ke? Tak letih ke? Penat, letih. Lepas tu pasal apa bangkit juga tahajud tu ni? Sebab manis. Berapa ramai di kalangan kita ni yang dapat kemanisan ni? Yang nak main masjid rasa sedap, yang duduk main dalam masjid rasa sedap, baca Quran sedap. Kita semua ni masih duduk dalam peringkat mujahadah ni. Ujung lawannya. Duk fikir malas pakai tak mai dah malam ni cerita dia. Nak duk zikir daripada subuh tadi ke? Nak pi tak pi. Orang telefon. Hang pi dak ni? Ha pi. Ke orang telefon tu yang mai. Ni. Sebab dah. Jadi subhanallah, mujahadah lekat kita. Mujahadah. Tapi tak terlepas daripada apa ni? Tak terlepas daripada rasa malas nak buat. Tuan-tuan tengok dengan satu ibadat yang kita buat. Daripada subuh tadi sampai malam ni. Tuan-tuan agak yang mana satu yang Allah terima? Cuba muhasabah tengok. Semayang subuh tadi ni, 2 rakaat sebelum main subuh tadi, agak-agak Allah terima tak? Subuh tadi Allah terima. Kita ada berapa benda dalam ibadat kita? Yang pertama tuan-tuan, kemalasan kita untuk buat ibadat. Nafsu duk pujuk, syaitan duk bisik, tak bagi kita buat. Akhirnya kita terbuat juga. Yang kedua, kesedapan kita bila dipuji dengan ibadat.
Maksud, kalau tuan-tuan tak ada siapa tahu apa kita buat, kita tak rasa apa. Tak rasa tak seronok. Tapi kalau orang boleh kredit apa kita buat, tuan-tuan, oh kita semangat nak buat. Macam orang puasa hari ni. Puasa hari ni kan? Salih Asyik Muhammad. Ada orang puasa hari ni. Bukan saya puasa hari ni, puasa tiap-tiap hari. Bulan Rejab ni, pulung puasa sungguh. Siapa pun tak tahu dia puasa. Orang tanya orang puasa kan? Dia duk ngelak. Jom pergi makan jom. Tak apa, kenyang lah. Dia kalau boleh tak mau habaq dia puasa. Tapi ada orang kat sana yang apa? Puasa, jom puasa. Mari kita sama-sama puasa. Apa? Faham tak? Pukul 4 pagi, 4.30 pagi dia terjaga. Dia terjaga. Pukul 4.30 pagi dia terjaga. Kemudian, alang jaga bangkit tahajud lah. Dia bangkit tahajud cantik lah. Sekali dia post dekat Facebook dia. Marilah kita sama-sama bertahajud. Manfaatkan waktu ni untuk waktu kita bertahajud kepada Allah. Waktu ni merupakan waktu sepertiga akhir malam yang Allah hampir kepada hambanya dan doanya dimakbulkan. Marilah kita sama-sama bertahajud. Tuan-tuan, apa motif dia post kata tahajud tu pukul 4 pagi? 4.30 pagi. Nak ajak orang bangun tahajud. Nak ajak orang bangun tahajud apa orang duduk tidur? Faham tak faham ni? Ya. Kalau betul nak ajak orang bangun tahajud, mesej pukul 8 malam. Jom esok kita sama-sama bangun tahajud. Tu betul lah. Orang tak tidur lagi, orang terbaca, okey esok kita bangun tahajud. Tapi pukul 4.30 pagi nak ajak siapa bangun tahajud? Orang yang bangkit waktu tu memang dia nak tahajud lah. Betul kan? Duk satgi pula ada orang komen pula kat bawah ni, awal hang bangkit. Masya Allah. Ahli syurga Jannatun Naim ni. Wali-wali Allah memang boleh bangkit waktu ni kami. Seorang tu berkata apa? Aku bukan tahajud teruk sangat, aku ni subuh pun tak jaga. Jadi guna tuan. Yang tadi faham ni? Habis. Salah satu daripada benda yang ada kat kita yang lemah iman tuan-tuan, kita sangat sedap bila dipuji. Ya akhirnya menyebabkan Allahumma salli alaihi tuan, habis amalan kita macam tu. Salih Asyik Muhammad. Jadi dalam banyak-banyak amal yang kita buat daripada subuh tadi sampailah ke maghrib ni, agak-agak yang mana satu yang Allah terima? Yang mana yang Allah pandang? Dosa beza. Maksiat beza. Ikhlas tanda dia apa? Tanda ikhlas ni tuan-tuan, siapa tak tahu pun tak apa. Sembunyikan ibadat tu tanda ikhlas. Betul lah? Tuan-tuan nak buat apa, siapa pun tak tahu. Itu di antara tanda ikhlas. Orang tak puji. Yang kedua, tanda ikhlas tak payah tunggu orang suruh. Salah satu dah peringkat niat, peringkat Salih Asyik ikhlas dalam ibadat. Salih Asyik kata Imam Ghazali, yang pertama buat ibadat kerana takut neraka. Ada something pushing factor dia. Pasal apa buat ibadat tu? Takut lagi kalau aku tak buat lagi masuk neraka. Satu. Yang kedua, peringkat atas sikit, pasal apa buat ibadat ni? Pasal nak syurga, nak ganjaran pahala. Pasal apa buat ibadat ni? Sebab nak pahala, sebab nak syurga. Peringkat atas sikit. Mai peringkat ketiga, Salih Asyik Muhammad lagi ikhlas dia. Apa dia? Buat sebab Allah perintah, tinggal sebab Allah larang. Dia tak cerita syurga neraka. Pasal Allah suruh, pasal Nabi suruh, tu yang aku buat. Tu peringkat paling tinggi. Dia tak cerita syurga neraka, apa ganjaran pahala, berapa kali ganda. Bila Nabi sebut, buat aja dia buat. Tak tanya dah berapa pahala, berapa banyak, berapa darjat syurga mana, dia tak cerita. Ini peringkat tinggi lagi. Mai peringkat lagi tinggi, tak ada sebab suruh, tak ada sebab larang, dia buat tu semata kerana Allah. Faham tak ni? Kita punya ibadat duduk peringkat mana? Salih Asyik Muhammad. Tuan-tuan, duduk peringkat mana? Tak tahu. Jadi subhanallah tuan-tuan, tapi perasan tak dalam urusan maksiat nampak jelas ikhlas dia. Nak buat maksiat siapa suruh? Ada orang suruh kita tak buat maksiat? Tak ada pun. Dalam bab semayang, kena orang suruh. Abang, pergilah semayang tu, bini kita suruh. Dah azan tu, pergilah makin semayang, bini suruh. Salih Asyik Muhammad.
Nak puasa sunat, abang jomlah kita puasa sama-sama esok. Kita orang perempuan buat puasa ni memang boleh kat orang perempuan. Orang lelaki memang balok liat walapat liat sekali dengan aku sekali. Cari alasan macam-macam tu kalau nak puasa ni. Allah, dia belik lah macam-macam. Taklah esok bukan tak puasa, tapi esok ni janji dengan orang. Taklah puasa bukan esok nak pergi. Bukan aku tu nak kena pergi trip. Macam-macam alasan kita. Tapi bini suruh punya pasal, bini suruhnya pasal puasa. Saja aku puasa sunat dalam bulan Rajab ni kerana bini suruh. Amin. Betul-betul yang tanya. Saya orang puasa. Lepas tu pergi makan saya. Jangan habaq kat bini aku tahu. Aku makan lah. Subhanallah. Tuan-tuan dia pergi buka puasa. Pasal apa? Balik dia buat muka kering tu. Macam tak makan 3 hari tu. Teruk. Bini kata apa? Teruk semua abang ni. Puasa. Ya Allah. Makan. Subhanallah. Tuan-tuan, ada orang puasa pasal bini suruh. Buat ibadat pasal orang suruh. Ada. Tapi dalam buat maksiat, siapa pun tak suruh. Kita sendiri yang buat. Jadi, antara kita sebut cara tanda-tanda ikhlas tadi, dua ada dekat maksiat kan, dekat ibadat. Nombor 2, sallallahu alaihi Muhammad, sembunyi. Dalam bab ibadat, antara tanda syarat, antara tanda ikhlasnya ibadat ialah sembunyi. Sembunyi, siapa pun tak tahu. Dalam bab ibadat, nak tunjuk ke orang, nak cerita ke orang apa kita buat. Sallallahu Muhammad. Tapi dalam bab maksiat, tak mau pula cerita ke orang. Ya bukan? Sallallahu tak mau pula cerita ke orang, sembunyi. Siapa pun tak tahu. Jadi daripada 2 kriteria ni tuan-tuan nampak beratnya kita ni tang mana? Berat belah maksiat ke? Berat belah ibadat. Boleh jadi tak pergi depan Allah duk berasa macam adalah amal sikit-sikit. Tengok tak ada apa. Berasa adalah pahala puasa sikit, semayang sikit apa duk berasa macam ada. Pipi tengok tak ada apa. Sungguh tak ada apa. Muslimat Muhammad. Tuan faham tak? Muslimat faham saya duk cerita apa ni? Kita takut kita macam berasa ada tapi tak ada. Lalu tuan-tuan, subhanallah, lelaki ni pipi tengok dosa dia, ya Allah lagi berat daripada pahala dia. 40 tahun buat ibadat. Satu zina ni. Tuan-tuan, subhanallah, dia pun dah gelisah, ya Allah neraka lah tempat dia, nak buat ke mana ni. Tiba-tiba ada satu amalan yang dia buat di hujung tu. Sebelum dia mati ada satu amalan dia buat. Yang ni, amalan ni je dia buat, sempat buat last tu. Yang dia ambil pahala amalan ni, dia letak atas timbang belah kanan, rupa-rupanya yang ni lagi berat daripada 40 tahun punya pahala ibadat dan satu dosa zina yang dia buat. Apa dia buat amalan lepas tu? Sedekah. Sedekah. Tuan-tuan, inilah di antara kelebihan sedekah. Antara hablum minallah wa hablum minan nas. Tuan-tuan buat ibadat 40 tahun dia dengan Allah. Tapi dengan sedekah, saya bagi sedekah satu dekat pelajar-pelajar kita yang hafaz Al-Quran. Dia hafaz Quran, saya dapat pahala. Selagi dia pula tuan-tuan pergi mengajak orang pula, saya tumpang pahala lagi. Faham tak ni? Ada seorang yang miskin mai jumpa kita, tolonglah saya lapar apa semua ni. Kita bagi kat dia, kita dapat pahala. Selagi dengan yang kita bagi kat dia tu, dia pergi bagi nafkah kat anak isteri dia, dia dapat pahala. Kita pun tumpang pahala lagi. Dengan benda tu pula, anak dia pula lagi pergi sambung, pergi belajar lagi. Anak dia belajar dapat pahala, kita dapat pahala lagi. Ni dia panggil pahala-pahala free yang kita dapat dengan sedekah. Hatta tersalah bagi sedekah. Salah bagi sedekah. Macam mana salah bagi sedekah tu? Dia nak bagi kat orang miskin, kena bagi kat orang kaya. Ada kisah dia. Kisah ni tuan-tuan, hadis Allahumma salli ala sayyidina, hadis sahih muttafaqun alaih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rajulun tasaddaqanna al-lailata bi sadaqatin. Fa kharaja bi sadaqatihi fa wada'aha fi yadihi zaniyatin. فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية قال اللهم لك الحمد على زانية لا أتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فأصبحوا
yatahaddathun tasaddaqa ala ghaniyyin. Qala Allahumma lakal hamdu ala ghaniyyin. La atasaddaqanna bi sadaqatin fa kharaja bi sadaqati fa wadda'aha fi yadi sariqin fa asbahu yatahaddathun tasaddaqa ala sariqin. Faqala Allahumma lakal hamdu ala zaniyatin wa ala ghaniyyin wa ala sariqin. Fa'utiya faqila lahu amma sadaqatuka faqad qubilat. Amma zaniyatu fa'allaha ta'ifu biha an zinaha wa la'alla ghaniya ya'taribu fayunfiqu mimma a'tahu Allah wa la'alla sariqu yasta'ifu biha an sariqatihi atau kama qala Rasulullah SAW, muttafaqun alaih. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW pernah bersabda, ada seorang lelaki berkata, sungguhnya pada malam ini aku akan bersedekah. Orang lelaki itu, dia kata, malam ni aku nak pergi sedekah, dia kata. So, dia bawa keluar satu jumlah harta. Kemudian, Allah SWT, dia pun mengeluarkan hartanya untuk disedekahkan. Dan subhanallah, pada malam tu tanpa dia sedar, dia pergi letak sedekah di atas tangan seorang penzina. Perempuan pelacur. Dia bukan nak pergi sedekah kat pelacur tu. Dia tak tahu kata tu pelacur, dia pergi letak. Tapi masyarakat semua tahu kata dia bagi kat pelacur. Esoknya subhanallah, orang ramai pun pekat-pekat bersembang. Semalam ada orang pergi bagi sedekah kat perempuan pelacur, penzina. Salih alaihi Muhammad. Semua pekat duk kata dekat tu. Salih alaihi Muhammad, pekat duk kata kat dia. Dia pun tak tahu kata pergi bagi kat pelacur tu, tak tahu kata bagi kat penzina tu. Dia kata apa? Allah SWT, ya Allah, bagimu segala puji. Nak buat macam mana aku tak tahu. Dia pun malam kedua, hari keduanya, pada malam keduanya, dia pun malam ni aku nak pergi sedekah lagi lah. Kemudian dia pun mengeluarkan sedekahnya dan subhanallah, letak sedekah tu rupanya letak atas tangan orang kaya. Dan orang kaya tu pun satu hal, dia pun tak abang kata dia kaya. Orang bagi sedekah, ambil je lah kan. Saya maksud. Dia bagi. Dia pun esoknya tuan-tuan subhanallah, kecoh-kecoh. Memang dia ni, kaki dia panggil apa ni, Allahumma salli selamat, apa ni, geng tentera bawang se-Malaysia ni memang dia. Dia sangat prihatin bab-bab yang macam ni kan. Dia duduk explain pula malam. Tengok video apa, tengok dia tunjuk video Perdana Menteri buat apa vaksin tu kan. Tolong jelaskan kepada kami pasal apa vaksin separuh, bukan separuh yang hujung tu dia punya apa, dia punya jarum tu semua. Tak pasal-pasal doktor nak kena explain pula. Punya jarum warna biru tu macam tu, jarum warna pink tu macam ni. Tentera bawang ni dahsyat. Ni mana apa dia panggil apa, tentera apa? Tentera netizen apa? Kan? Salih selamat. Jadi subhanallah, laju betul tuan. Salih selamat. Duduk dalam keadaan posisi macam ni. Nampak tak? Ni susunan dia macam huruf H. Pada huruf H itu ada Yahudi. Yahudi itu berhati-hati kita dengan Yahudi, tak pasal-pasal. Macam-macam lah subhanallah. Nanti Allah saya cuma dan bergaduh lah. Bergaduh lah. Tuan-tuan nak injek, tak mau injek, sudah. Yang duk ada main stok kat kita ni tuan-tuan, salih selamat, bukan sampai cukup apa ni rakyat Malaysia keseluruhannya pun. Dia salih selamat. Yang mana rasa macam takut sangat tu rumah ni, ketak jarum nak kena cucuk rumah, biar dulu bagi orang lain dulu, bagi depa settle lah ustaz, kami pelan-pelan kat belakang. Dia bagi kat afral lain dah sululah, bagi kat cikgu-cikgu rumah duk peluh lah ni. Standby nak kena cucuk kan. Dan masalah syamat, masalah bergaduh bab yang macam ni. Penatlah tuan-tuan. Yang duduk bincang tentang SOP, yang duduk bincang tentang salat syamat, halal tak halal, harus tak harus, ni pun kalangan ulama juga. Takkan kita nak kata dia tak reti. Sebab kalau salah seorang daripada kawan saya terlibat waktu dalam perbincangan, dia kata kami investigate nak check tentang ada tak benda haram dekat dalam tu. Dia kata kami soal tu macam polis soal penjenayah. Sebab kami rasa bertanggungjawab nanti kalaulah benda yang haram tu dimasukkan ke dalam tubuh orang Islam, kami nak tanggungjawab ni.
Bukan dah dapat duit zahab apa, satu cucuk dapat sekupang apa, tak ada apa dia kata. Bahkan kami dipertanggungjawabkan, kami kena jawab di depan Allah nanti kalau benda yang dia sampaikan kepada orang tu tak halal. Bukan senang-senang tuan-tuan. Habis semua kena jadi ulama Dajjal habis dah tuan. Berapa ramai habis semua pekat-pekat ulama semua pengikut Dajjal habis tuan. Jadi subhanallah nak cerita. Kita serahkan kepada, kita tak tahu, saya pun tak tahu, saya bukan bidang dia. Tak ada cakap. Allah sebut lah, kamu tak tahu, kamu tanya kepada orang yang tahu. Dekat tu lah kita ni. Betul kan? Macam tak setuju dengan aku. Alah, cerita, kesimpulan dia tersebut bergaduh lah. Tersebut bergaduh kan? Bab-bab tersebut bergaduh. Ni waktu patutnya kita duduk sama ramai-ramai, duduk bersatu elok-elok. Benar tak? Salih Syahman. Bukan duduk bergaduh, orang tuduh, orang tak betul. Tu. Tambah-tambah kita nak label-label dia dengan ulama'-ulama' dia pengikut Dajjal. Siapa kita tuan-tuan? Kalau pomen sama semua pomen tak apa. Tahu pomen sama pomen. Pomen sama dia pomen kereta. Kemudian dia tu pun pomen kereta. Lepas tu kita tengok dia tu pomen tak betul. Kita kata kat orang, tersalah pergi kat dia. Pasal tu pomen tak betul tu. Dia pomen tu tak betul, tak kena cara dia. Saya Syahmat. Dia pomen, cara pomen dia tak kena, tak betul. Aku dah tengok sebab aku ni pengalaman. Aku memang dah belajar dalam bidang pomen. Kira beranak-beranak lu memang banyak dalam injil kereta. Dia cerita. Kau tu pun tengah aku tu. Jadi kalau dia nak kata dekat orang tu tak betul, layaklah pasal dia memang duduk dalam bidang tu. Kita ni siapa nak kata ulama tak betul? Ana ngantar pun tak tahu ke? Ana nak pergi mana ni? Kata aku bukan nama Ana. Ana anti vaksin tu tuan-tuan, perempuan. Tak ada anti vaksin tuan. Anti vaksin tu perempuan. Kalau laki-laki dia antar vaksin. Kalau ramai-ramai dia antum vaksin. Tu kita belajar bahasa Arab sikit. Jadi tu cerita kesimpulan tak selalu gaduh lah. Jadi subhanallah, saya jemaah tuan, dia pergi bagi dekat tangan orang kaya. Esok ni kecoh lah. Apalah dia tu, tak reti ke? Orang dia pergi sedekah kat orang kaya. Ni orang miskin ramai duk ada pergi bagi kat orang kaya tu pasal apa? Dia pun kata apa? Ya Allah, dia tak tahu. Dia kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia pun kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, bagimu segala puji. Sedekahku telah kuberikan kepada orang kaya. Dia kata lagu tu. Aku tak tahu, tapi aku bagi sedekahku pada orang kaya, ya Allah. Kemudian malam besoknya, malam ketiga, dia pun keluar pula. Dia kata hari ni malam ni aku nak sedekah lagi. Dan takdir cerita dia pergi sedekah atas tangan pencuri pula lah. Kena sungguh lah dengan dia ni pun kan. Aduh, subhanallah. Dia boleh pergi bagi sedekah, pergi bagi sedekah kat tangan pencuri pula dah. Esok kecoh pula tentera bawang ni, Masya Allah, saya jemaah tuan-tuan. Dia bawang Rangers ni. Kata apalah dia tu pergi bagi, tak ada tempat lain kan nak sedekah tangan dekat orang pencuri, dia pergi bagi sedekah dia ni. Dan yang kata tu bukan sedekah pun. Sabar kita tahu kan. Allah, dia komplain macam-macam tuan. Oh, masjid tak buka lah, apa semua sah tak rapat. Dia masjid tapi. Di dalam salat Syekh Ahmad. Lalu subhanallah Syekh Ahmad dia kata apa? Semalam ni ada orang pergi sedekah kat pencuri. Lalu penderma tu kata apa? Ya Allah, bagimu segala puji, sedekahku telah kuberikan kepada pencuri. Kemudian dia didatangi malaikat dalam mimpinya. Ini siapa? Nabi cerita. Hadis Bukhari Muslim. Dia didatangi oleh malaikat dalam mimpi dia. Malaikat tu kata kat dia, sesungguhnya sedekah kamu telah diterima. Mudah-mudahan penzina perempuan itu tidak lagi berzina kerana mendapat harta yang engkau sedekahkan. Mudah-mudahan orang kaya itu mengambil iktibar daripada kamu dan dia juga akan menginfakkan harta yang telah dianugerahkan kepadanya. Dan mudah-mudahan pencuri itu berhenti daripada mencuri kerana sudah mendapat harta yang engkau telah dermakan. Tuan-tuan, subhanallah, saya cuma nak cerita, walaupun tersalah sedekah, tapi manfaat dia tetap ada. Orang main minta sedekah tuan-tuan, kadang-kadang semua Allah nak bagi pahala kat kita ni dengan sedekah ni sangat banyak. Tuan-tuan tahu tak Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu? Sallallahu alaihi wasallam. Ni sangat terkenal ni. Bukan sangat terkenal kerana kekayaan dia semata, tetapi kedermawanan dia. Malam balik berniaga, malam tu dapat untung 1 peti emas. Berapa banyak tak tahu? 1 peti emas dalam riwayat cerita.
1 peti wang emas. Balik bincang kat isteri dia. Tak boleh lena malam ni. Pasal apa? Ni 1 peti wang emas ni tak sedekah lagi. Abang, jom sedekah lah ni juga. Tu isteri solehah. Kalau kita katakan ini, kita kata kat bini kita, dalam bank tu ada dalam 5,000 tu, abang ingat dalam 1,000 tu nak bagi wakaf. Tak apa abang, 500 cukup. Ini kita kan. Dia boleh hujah, dia kata apa? Tak apa abang, sedekah untuk isteri itu pun dikira sedekah. Dan itu yang paling afdal. Dia bergelak kita tu. Pandai tak isteri kita mengaji. Jadi subhanallah, saya Jumat. Dia kata apa? Tak apa, jom bang kita sedekah. Tuan-tuan, setiap daripada hasil yang dia dapat 1 peti emas tu dia sedekah. Sedekah habis tak tinggal. 1 pun tak tinggal. Tuan-tuan, esok Allah bagi kat dia 2 peti emas. Bila dapat 2 peti emas ni, Allahu Rabbi, dia kata apa? Nak kena sedekah pula. Sedekah mana? 2 peti emas. Pergi sedekah 2 peti emas. Esoknya Allah bagi 3 peti emas. Syarat satu je tuan-tuan. Yakin dengan sedekah. Nabi kata tak akan berkurang hantar orang sedekah. Dalam perang Tabuk. Yang perang Tabuk. Nabi SAW sebut kat para sahabat. Tabuk ni jauh tuan. Atas pada Madinah. 1,000 km daripada Madinah. Berjalan. Jauh. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nak sampai berjalan tu hampir 10 hari. Baru nak sampai. Tentera. Takdir waktu tu pula. Perang Tabuk ni waktu tu musim panas. Waktu tu kurma tengah duduk berbuah elok. Ramai orang tak mau pergi. Nabi SAW suruh pergi perang. Pasal dekat sana tu ada dekat 200 ke 300 ribu tentera Rom duduk tunggu kat sana nak perang. Ada Ustaz Muhammad. Lalu Nabi SAW arahkan semua orang Islam yang duduk di Madinah untuk pergi perang. Bukan setakat keluar pergi perang. Sedekah, sedekah, sedekah. Nabi kata, kami perlukan sedekah, kami perlukan sedekah, kami perlu sedekah. Mai Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Saya sedekahkan seluruh harta yang saya ada. Sedekah untuk pergi perang. Fisabilillah. Dalam riwayat cerita. Sedekah seluruh harta tu bukan maksud seluruh harta yang dia ada. Maksudnya yang ada pada dia waktu tu. Macam tuan-tuan bawa malam ni. Katalah bawa RM10. RM10 tu bagi. Tu pun berasa macam kemas RM10 tu. InsyaAllah hantar sedekah apa semua. RM10 hantar. Oh yo, dahsyat semua Allah sebut. Mana? Apa yang kita ada tu sedekah. Apa yang dia ada tu sedekah habis dah. Seluruhnya dia bagi. Sayyidina Umar sedekah separuh. Macam-macam. Saya nak cerita Sayyidina Osman radhiyallahu anhu. Sayyidina Osman tuan-tuan sebelah muslimat dia imam Berapa nak bagi ni? Berapa nak bagi ni? 1,000 dinar. 1,000 dinar. 1,000 dinar bagi. Banyak mana 1,000 dinar tuan? 1 dinar berapa lah ni? Muslimat tahu tak 1 dinar berapa ni? 800 lebih. Kat 900 kot saya ingat. Oh. 800 lebih tuan. Kalau 1,000 dinar dah berapa tu? 800,000 tuan nilai. Salah. Bila balik-balik itu, Rasul bila dia bagi Allah Nabi SAW terus doa. Tidak akan ada lagi apa-apa keburukan, kemuratan kepada Osman selepas daripada ni. Ulama kata apa? Apa-apa dosa dia buat Allah akan ampunkan. Dan dia termasuk daripada sahabat yang akan masuk syurga tanpa hisab. Seronoklah dia. Seronok. Tiba-tiba Nabi kata apa? Kami perlukan lagi sedekah, sedekah. Tunggu Rasulullah, dia balik rumah. Dalam riwayat cerita, dia buat mai 100 ekor kuda. Ataupun 10 ekor kuda. Ataupun 100, satu riwayat sebut 10, satu riwayat sebut 100. 100 ekor kuda. Bukan setakat kuda. Kuda yang siap dengan kelengkapan perang. Kalau tentera masuk, tentera duduk siap. Dia pergi perang dah. Baju besi ada, baju besi kat kuda ada, apa semua. Siap-siap semua, komplit lengkap dah. Macam kita lah, bagi kereta sebiji, kereta sekali dengan minyak siap, apa semua dengan touch and go, kad smart tag, apa semua siap. Ni. Saya cuma ada ustaz dia dapat gitu. Ustaz kami bagi kereta kat ustaz ni, ustaz pi minyak nak kad sekali ni, ustaz pi buang minyak pakai kad ni saya bayar tiap bulan. Ada road tag apa semua ada. Ada yang bagi ustaz saya dah kereta sebiji ustaz. Ambil ustaz saya tak pakai kereta tu, ustaz nak pergi kuliah apa semua, ustaz saya duk tengok ustaz pakai proton apa ni, duk pakai proton wajah ni ustaz rosak ustaz apa semua. Saya adalah kereta sebiji kat rumah tu, saya tak pakai lama ustaz, pergi ambil lah pakai ustaz. Kita pun seronoklah. Pergi tengok proton Saga tahun 84. Lagi teruk pada kereta kita pakai. Yang nak bagi tu, ustaz tu kereta ni tak apa nak jalan, ustaz pergi repair sendiri lagi, buat rosak, buat ustaz repair lah apa semua. Entah kita berkata sadaqallahul azim, tak apa aku balik dulu. Entah, tapi dia bagi subhanallah 100 ekor unta komplit, 100 ekor kuda komplit semua set, komplit set.
Lepas-lepas dia bagi, tuan-tuan, Nabi kata apa? Alhamdulillah, terima kasih Sayyidina Osman, terima kasih Osman, terima kasih. Tuan-tuan, kita masih memerlukan kepada sedekah. Dia dengar, dia dah bagi dah. Dia dah bagi 1000 dinar, dah bagi apa semua tu. Kemudian dia kata nak lagi. Dia balik rumah dia buat mai 100 ekor unta lagi. Sama macam tadi. Dan dia mai 100 bila Nabi SAW minta. Sampai jumlah yang dia bagi sejumlah 940 ekor unta. Ekor kuda. Salat Muhammad. Tak cukup. Dia kata Rasulullah, habis dah kuda aku, habis tak ada lah. Maka subhanallah Sayyid Muhammad nak bagi cukup 1000. Rasulullah nak lagi. Ambil pula 60 ekor unta pula untuk top up bagi cukup. Dalam satu riwayat yang lain terbalik. 960 ekor unta, 60 ekor kuda. Dan mana-mana satulah. Tapi nilainya kuda nak pergi perang bukan kuda padi. Nah ni, yang kita berdiri tinggi lebih pada dia tu. Kuda nak pergi perang ni kuda racing tu. Kuda yang mahal tu. Unta nak pergi perang pun bukan unta yang sembelih buat korban tu. Unta yang kemas tu, yang mahal tu. Kalau sekor unta harganya 10,000, tuan-tuan bayang, tang unta saja ada 60 ekor. Kat situ dah nilai dia berapa? Kuda bukan murah-murah, tuan-tuan. Kuda yang tu boleh cecah sampai 20,000 sekor. Harga kereta tu. Saya lihat simak, kawan kita beli itu berapa belas ribu sekor kuda. Dan Ustaz Simat. Tuan-tuan, kalau sekor kuda tu pun nilai dah 10,000, dah ada berapa, tuan-tuan? Nilai yang dia bagi. Tak cukup dengan tu. Bila rasa tak cukup lagi, dia balik ambil lagi berapa wang emas pula dia buat main lagi untuk Nabi SAW. Tuan-tuan, pasal apa? Bila dia nampak kelebihan dan kehebatan daripada sedekah. Tapi miskin tak Sayyidina Osman? Tak. Tu sejarah apa ni tu? Sayyidina Osman tu, telaga tu yang duduk dekat Madinah. Tuan-tuan, Ustaz Syamad tu. Yahudi tu nak 200,000 dinar. Lebih kurang macam itulah. Bagi. Maksudnya ada duit. Salah Syamad tuan nak cerita. Jadi sedekah orang yang ikhlas ini, tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, akan dikurniakan pahala walaupun dia tersilap memberi sedekah tersebut. Contoh hadis di atas, lelaki tersebut bersedekah kepada orang fakir, dia memilih untuk lebih afdal sedekah cara dia memilih untuk bersedekah cara fakir. Salih Asyik Muhammad. Tapi dia tersalah memberikan sedekah sebab dia nak sembunyi-sembunyi. Dia pergi malam-malam, dia tak mahu orang tahu, tiba-tiba dia salah bagi sedekah pada orang lain. Tapi Allah tetap memberikan ganjaran pahala dekat dia, dan hasil daripada keikhlasan sedekah tu memberi manfaat kepada orang yang disedekahkan. Itu juga orang yang berzina meninggalkan zina dia, orang kaya itu muhasabah diri dia, orang yang mencuri itu tak lagi mencuri sebab dia dapat kelebihan daripada harta tersebut. Maka tuan-tuan saya Ismat, maksud cerita apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, macam itulah keadaan dia. Dan dalam sebuah kisah yang lain, seorang sahabat bernama Yazid bin Al-Akhnas, dia sedekah dengan beberapa dinar. Dia mewakilkan kepada seorang lelaki di masjid untuk mengagihkan dinar tu kepada orang yang layak terima sedekah. Tiba-tiba dalam ramai-ramai itu, anak dia sendiri pergi minta sebab dia tak tahu kata dia yang bagi sedekah tu ayah dia. Lalu dia pun ambil sebahagian daripada sedekah tu balik ke rumah. Bila balik ke rumah, ayah dia tanya, ni duit mana kamu dapat ni? Dia kata, tadi orang duk agih-agih harta dekat sedekah dekat masjid. Dia kata, aku pun dapat juga satu. Dia kata, tu duit aku. Dia kata, tu ayah punya tu, yang kamu ambil buat apa? Marah-marah ke anak dia, akhirnya bergaduh apa. Bila pergi jumpa Nabi SAW. Bila pergi jumpa Nabi SAW, Nabi kata apa? Laka ma nawaita ya Yazid, walaka ma akhata ya ma'. Dia kata apa? Wahai Yazid, bagimu apa yang engkau niatkan, dan bagimu apa yang engkau ambil itu wahai Ma'an. Iaitu anak kepada Yazid tadi ni. Hadis riwayat Muslim. InsyaAllah tuan-tuan, jadi apa yang kita kena buat dalam bulan Rejab ni, kita perbanyakkan sedekah. Perbanyakkan sedekah, ganjaran-ganjaran pahala yang Allah berikan kepada sedekah dia terlalu banyak untuk kita manfaatkan. Dan insya-Allah tuan-tuan, tak akan rugi orang sedekah, tak akan berkurang harta orang sedekah. Dan subhanallah, antara manfaat yang sangat besar yang akan diperoleh oleh orang yang menghadap pada Tuhan dia ialah orang yang banyak bersedekah. InsyaAllah. Cukup sekali itu saya ucap terima kasih kepada pihak Surau Raudatul Hidayah yang menganjurkan kuliah kita pada malam ni. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap kepada semua, terkasar bahasa, silap bicara, melawak lebih kurang. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa ketika. Aqul qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan bersesuaian dengan sedekah tadi juga tuan-tuan. Saya tak berhajat nak minta sedekah pada tuan-tuan. Nah, cuma dekat luar sana saya ada madrasah dekat Bandar Baru Kedah, dan saya sedang bangunkan madrasah lagi satu dekat Melaka. Dan madrasah yang kami bangunkan ni kami tak kenakan yuran. Pelajar-pelajar kami tak bayar yuran, free, mengaji percuma. Cuma bila mengaji percuma ni saya perlu cari dana lah untuk membiaya, untuk beli makan apa semua bayar gaji guru sebagainya. Dan kami tak kutip duit, tak kutip wakaf, kami buat jualan. Jualan susu Faiz dekat luar tu. Maksud Muhammad, susu Faiz ni dia susu kambing. Walaupun susu kambing dia tak bau hamil kambing. Pasal kami campur dia dengan beras perang. Beras perang ni ditutup bau kambing tu. Dan bau susu kambing, bau hamil kambing tu. Dan beras perang ni juga bagi kenyang perut. Jadi dua dalam satu, fungsi beras perang tu. Beras perang pun dia banyak kelebihan-kelebihan. Orang yang nak diet, orang nak kurangkan badan, boleh beramal dengan beras perang. Kemudian orang yang kencing manis pun boleh beramal dengan beras perang. Kemudian kita gantikan gula dengan kurma. Gula tak ada, orang kencing manis boleh minum. Dan kami masukkan juga ginkgo biloba untuk otak. Jadi insya-Allah susu yang sangat baik untuk tuan-tuan amalkan. Insya-Allah sedap juga rasa dia. Tuan-tuan bancuh dalam cawan, jangan bancuh dalam gelas. Jadi insya-Allah saya harap tuan-tuan pakai ambil lah seorang satu. Tapi jangan ambil saja, bayarlah sama. Dekat luar tu ada ejen kita buat jualan kat sini. Ejen kita tu Saleh Somad, tuan-tuan nanti kalau tuan-tuan nak beli lagi ke sesedap ke apa, tuan-tuan boleh kontak balik dan dia mai hantarlah. Insya-Allah tuan-tuan, terima kasih atas perhatian semua. Saya minta ampun, minta maaf salah silap. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.